kisah itu ataupun apa yang diajarkan kepada engkau itu adalah benar. Apa yang kau ucapkan adalah benar. Tapi si syaitan ini, dia sebenarnya kebiasaannya adalah seorang ataupun makhluk yang berdusta. Namun untuk cerita pada malam itu, dia betul. Dia benar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid An-Naim pada malam ini? Sihat semuanya? Saya harap semua dalam keadaannya sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita pada malam ini sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita Wiqayatul Insan. Minggu lepas kita cuti kan? Saya yang cuti lah, bukan kita. Saya yang cuti. Ada hal sikit lah kita nak uruskan, settlekan. Jadi hari ini, malam ni kita akan sambung. Ya, perbincangan kita berkenaan dengan benteng ghaib, iaitu menjaga lisan. Okay. Jadi tentang penjagaan lisan ini kita ada banyak sangat perbincangannya. Tapi malam ini saya nak skip beberapa halaman tentang menjaga lisan ini kan. Kalau masih ingat lagi pada minggu sebelum saya cuti rehat kan, kita bincangkan tentang poin yang kelima, iaitu menjaga lisan dari permusuhan. Betul tak? Okey, kita bincangkan tentang hal itu. Dan saya nak skip lah, kita nak lompatlah sedikit ya. Bukan sedikit lah, macam banyak ya. Poin kita yang ke 5, yang ke-6, 7, 8, 9. Dan hari ini kita akan terus masuk kepada poin kita yang ke-15. Sebab bagi saya yang apa yang kita ada ni, dia hanya pendek-pendek sajalah, tidak menjadi masalah, boleh dibaca sendiri. Dan ia juga adalah hal yang kita boleh sebutkan sebagai salah satu bentuk penjagaan lisan yang boleh kita masukkan pada perbincangan kita yang kelima, iaitu jaga lisan dari permusuhan, jaga lisan dari perdebatan dan perbantahan. Jadi antaranya ialah jangan kita cakap benda-benda yang mencela orang lain kan, melaknat orang lain. Jadi semua itu boleh dimasukkan dalam poin kita yang kelima itu tadi. Jadi sebab itu Saza nak terus pergi kepada poin kita yang ke-15. Baik, poin kita yang ke-15 pada malam ini bertajuk menjaga lisan dari berdusta. Berada di halaman yang ke-428. Ya, okay, betul. Halaman 428. Baik, kenapa kita perlu menjaga lisan kita daripada ucapan yang dusta? Nak tanya kat sini, tak bolehlah nak menjawabnya kan. Nanti saya pula tak ada bila dah jawab kat situ. Baik, jadi kita lihat begini ya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi SAW perintahkan kepada kita, iaitu jaga lidah kita daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang dusta, iaitu jangan berbohong, jangan menipu. Kenapa? Kenapa sifat ini tidak dibenarkan dalam agama kita? Kerana saya nak datangkan kepada kita pada malam ini dengan satu kisah, iaitu kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Baik, ada satu kisah. Hadis ini tidak ada dalam kitab kita ya. Saya datangkanlah di sini sebagai satu penambahan untuk kita lebih faham kenapa kita ni tak boleh bercakap dusta, berbohong kan, menipu orang lain, kenapa. Jadi di sini ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an,
Yang mana dia kata, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. فأتاني آت فجعل يحفو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. Ada satu ketika Abu Hurairah diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan. Barang-barang zakat lah. Dulu barang zakat ni kita tak panggil, kita tak kata bayar dengan duit lah ya. Iaitu pada sumber makanan, barang-barang lah ya yang dibayar zakatnya. Apa kata Abu Hurairah? Pada malam itu ada seseorang yang datang dengan tujuan untuk mencuri harta zakat ataupun barangan zakat di situ. Jadi yang lebih tepat yang dikata dalam hadis ini at-ta'am, iaitu makanan zakat tu tadi kan, dia nak curi. Jadi Abu Hurairah dia berjaya menangkap orang ini. Ya, dia berjaya menangkap orang ini dan Abu Hurairah kata apa? Aku pasti akan bawa engkau beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang engkau buat. Orang ini dia pun kata kepada Abu Hurairah. Kan? Dia kata maknanya dia minta dilepaskan dia, jangan dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ajarkan kepada Abu Hurairah ya dengan perkataan ini. Dia kata, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbiha." فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Jadi Abu Hurairah kan diajar oleh lelaki itu dengan satu perkara yang mana dia kata, jika engkau nak tidur ya, nanti kalau engkau nak tidur pada waktu malam ini, kau berada di tempat katil engkau, faqra ayatul kursi. Dia ajar Abu Hurairah, bacalah ayatul kursi. Kerana bila seseorang dia baca ayatul kursi sebelum dia nak tidur, Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menjaga engkau dan syaitan tidak akan mendekati engkau sehinggalah keesokan paginya. Jadi Abu Hurairah lepaskan dia. Kemudian Abu Hurairah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ceritakan kepada Nabi apa yang berlaku pada malam itu kepada baginda. Dan apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar cerita itu? Nabi kata begini kepada Abu Hurairah. Ya, dia itu sebenarnya adalah seorang yang pendusta. Kenapa Nabi kata sedemikian? Kerana dia itu adalah syaitan. Yang nak curi makanan tadi kan, di tempat penjagaan zakat itu, di tempat zakat tadi kan, Nabi kata dia itu adalah syaitan. Dan syaitan ini, dia adalah sifatnya pendusta. Ya, syaitan memiliki sifat yang suka berbohong, berdusta kan. Tapi, Nabi kata kamu benar. Maksudnya, apa yang Abu Hurairah ceritakan kepada Nabi itu tadi, tentang membaca ayatul kursi ya, sebelum tidur, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan syaitan tidak akan mendekati hinggalah keesokan harinya, paginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kisah itu ataupun apa yang diajarkan kepada engkau itu adalah benar. Apa yang kau ucapkan adalah benar. Tapi si syaitan ini, dia sebenarnya kebiasaannya adalah seorang ataupun makhluk yang berdusta. Namun untuk cerita pada malam itu, dia betul. Dia benar. Kerana apa? Dia itu syaitan. Senang begini, jemaah, saya nak kata. Kenapa kita ni, ya, dilarang untuk menipu dan berbohong? Kerana ia adalah sifat syaitan. Itu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Wa huwa kadhub. Dia itu, syaitan ini kebiasaannya, apa yang dia ucapkan adalah ucapan-ucapan yang bohong. Maka sebab itu kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kita tidak seharusnya bersifat dengan sifat syaitan ini, iaitu berdusta, berbohong, menipu.
Tak seharusnya. Kerana yang menjadi panutan kita, yang menjadi guide kita dalam bersifat ataupun berakhlak adalah Nabi SAW. Dan baginda SAW adalah seorang yang jujur, amanah. Kan ucapan baginda adalah ucapan yang benar. Dan kita sebagai umat Nabi SAW, itulah seharusnya yang ada pada diri kita. Jadi mereka yang suka berbohong, yang suka menipu, maka mereka mengikut perangai siapa? Ini syaitan. Sebab itu, menjaga lisan daripada berdusta merupakan antara perkara yang seharusnya kita lakukan bagi membenteng diri kita daripada syaitan. Daripada makhluk-makhluk yang jahat ini. Kerana kalau kita buat perkara yang mereka juga buat, bagaimana kita nak dinding diri kita daripada mereka? Sebab tu antara jalan untuk kita dinding diri kita daripada syaitan, untuk kita benteng diri kita daripada syaitan, ialah jaga lisan kita daripada berkata bohong. Sebab itu dalam kitab kita ini, ya, Syekh Abdul Salam Bali dalam kitab ini, beliau mendatangkan kepada kita dengan satu hadis supaya kita ini jadi insan yang sentiasa berkata benar, sentiasa jujur. Kerana orang yang menjaga lidah mereka daripada kata-kata dusta ini, ya, ada ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Apa ganjarannya? Pertama, kita lihat begini. Ya, ada beberapa ganjaran yang Allah berikan ataupun yang telah Nabi SAW sebutkan kepada mereka yang menjauhi kata-kata dusta. Pertama, hadis ini ada dalam kitab kita di halaman 428. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis ini? Nabi SAW menyebutkan begini. Inna sidqa, tertutup pula ya perkataan as-sidqa itu. Ada dalam kitab kita. Ya, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Dan kebaikan akan membimbing kita ke syurga Allah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Seseorang lelaki ataupun seseorang manusia ini, bila dia sentiasa dalam keadaan yang berkata benar, berkata jujur, dia akan ditulis sebagai seseorang yang siddiqan, seseorang yang jujur, seseorang yang benar. Kita ni ya jemaah, bila kita memang tak pernah berbohong, sentiasa kita ucapkan dengan ucapan-ucapan yang betul, yang benar, orang di sekitar kita akan mengenali kita sebagai insan yang jujur. Dan insan yang jujur dipercayai oleh insan di sekitarnya. Namun, jika kita memilih untuk sentiasa menipu, berbohong, kan, berdusta, apa kata Nabi? Nabi kata begini, ya, orang yang berdusta ini, yang sentiasa melakukan pembohongan. Pembohongan itu, dia akan bawa kita kepada kejahatan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Mereka yang melakukan pendustaan itu, pembohongan tersebut akan bawa dia kepada kejahatan. Dan perkara-perkara yang jahat akan bawa kita ke mana? Hal-hal yang jahat akan bawa kita ke neraka Allah. Dan disebut dalam hadis ini, ya, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang yang dia sentiasa berdusta, selalu berdusta, sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah orang kalau dah biasa bohong, kan, dia dah biasa menipu, kalau cakap begini, kemudian lain pula. Ya, cakap lain, tapi sebenarnya lain situasinya. Orang yang begini, adakah dia itu dipercayai? Kita, ya, saya kata terus terang beginilah. Kita kalau dah terkena dengan orang yang sentiasa bohong dengan kita, susah kita nak percaya dia.
Pada masa-masa akan datang, kita akan banyak berhati-hati dengan apa yang dia ucapkan kepada kita. Kerana apa? Kita tidak mahu terkena lagi dengan dia. Bila sekali lagi dia datang kepada kita dalam hidup kita kan, mungkinlah pada satu masa dia banyak sangat berbohong dengan kita. Banyak sangat. Sehingga betul lah, hidup-hidup kita rasa ditipu oleh dia. Sampai kita rasa diperbodohkan, dipermainkan oleh dia kerana kita percaya sangat dengan kata-kata dia. Dan kita sampai satu tahap kan, kita dah memang dah tak boleh lagi dah untuk mudah-mudah percaya apa yang dia ucapkan. Kerana orang itu dikenali dengan kebiasaannya sebagai orang yang pendusta, kadzab kita kata. Orang yang pendusta. Bila dia datang lagi kepada kita pada satu keadaan, pada satu ketika, saya garantilah kita susah nak percaya dan kita akan banyak berhati-hati dengan apa yang dia ucapkan. Sebab apa? Dia dikenali dengan keadaan yang sedemikian. Dan kita ni, kita tak nak orang kenali kita sebagai seorang yang pendusta, sehingga kadang-kadang kalaupun kita cakap betul pun orang dah tak boleh percaya dah apa yang kita cakap. Itu bahayanya. Dan lebih bahaya lagi, orang yang begini kan, yang melakukan perkara-perkara dusta ini, dia bawa kepada kejahatan dan kejahatan itu akan bawa dia ke dalam neraka. Sebab itu mereka yang sentiasa berusaha, sentiasa berada pada jalan yang betul dan ucapan-ucapannya adalah ucapan yang benar, tidak berdusta. Nabi SAW kata apa? Dia berada dalam syurga. Diberikan kepadanya dalam syurga. Kerana orang yang berkata jujur, mereka yang berkata benar, kebenaran itu akan bawa dia kepada kebaikan. Dan kebaikan akan bawa dia ke mana? Ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ganjaran yang kita inginkan ada dalam diri kita. Seterusnya, Nabi kata apa? Orang yang berkata benar, orang yang berkata jujur, dalam diri dia sentiasa ada ketenangan. Tidak ada sebarang keraguan dalam hidup dia. Sentiasa tenang, sentiasa aman. Kerana dia tak perlu risau dengan kebohongan-kebohongan yang telah dia ucapkan kepada orang lain. Kita kalau berbohong dengan seseorang, kita kalau berbohong dengan sesiapa sajalah, kita akan kata, kalau dia dapat tahu benda yang betul macam mana betul tak? Setiap hari yang kalau dia dapat tahu benda yang betul macam mana, habislah aku. Kita akan sentiasa dalam keadaan yang ketakutan, dalam keadaan yang risau. Kalau dia tahu perkara yang benar, kita ni apa yang akan jadi pada kita? Sentiasa dalam keadaan ketakutan, sentiasa dalam keadaan yang risau. Sebab itu Nabi pesan kepada kita dalam hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Hadis ini ada dalam kitab kita di halaman yang ke-429 boleh rujuk. Nabi kata gini, da' ma yuribuka ila ma la da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hal-hal yang meragukan kita, hal-hal yang memberikan kerisauan kepada kita ini, Nabi perintahkan supaya kita tinggalkan. Bagaimana untuk kita tinggalkan hal-hal yang boleh mendatangkan keraguan, kerisauan, kekhawatiran dalam diri kita? Nabi kata begini kepada kita jemaah, iaitu fa inna sidqa tuma'ninah. Maka sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Wa innal kadhiba ribatun. Dan dusta itulah keraguan. Jadi kalau kita nak tinggalkan hal-hal yang boleh meragukan kita, hal yang mendatangkan kerisauan, hal yang mendatangkan sesuatu yang kita kata ketidaktenangan ini, Nabi suruh tinggalkan hal-hal yang dusta. Kerana dusta itulah yang bawa kita kepada ketidaktenangan yang akhirnya bawa kita kepada keraguan. Sebab itu penting untuk kita jadi seorang insan yang jujur, yang sentiasa berkata benar, supaya hidup kita ini tidak dihantui dengan ketakutan, tidak diselubungi dengan kerisauan. Hidup kita aman sentiasa. Kerana apa? Kita tinggalkan pendustaan. Kita jaga lidah kita daripada berkata bohong. Dan tidak ada siapa yang nak hidup dalam keadaan yang tidak aman. Kita nak hidup dalam keadaan yang penuh ketenangan.
sehinggalah kita meninggal dunia, yang tidak ada keraguan sepanjang hayat kita. Bagaimana caranya? Jaga lisan kita, ya, agar sentiasa ia berada dalam keadaan yang benar. Dan itulah, ya, Nabi sebutkan bila kita ini menjadi seorang Muslim yang sentiasa menjaga lidah kita agar dalam keadaan yang jujur, agar berkata benar, tidak berkata dusta, maka orang yang begini, Nabi kata apa? Dia adalah manusia yang memiliki ciri-ciri yang baik. Sebab itu ketika Nabi SAW ditanya, Ayyun nasi afdal? Manusia bagaimanakah yang paling mulia? Apa kata Nabi? Qala kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Semua orang yang hatinya jernih dan lisannya benar, iaitu ucapannya benar. Mana-mana insan yang lidahnya, ucapannya adalah ucapan yang benar, dia itu adalah manusia yang baik. Kita nak jadi manusia yang baik ini sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Sebab itu penting. Kita jaga lidah kita. Kan? Tadi pun kita dah sebutkan, orang yang jaga lidah dia akan dikenali sebagai seorang yang jujur. Mereka yang menjaga lidah dia akan tenang, dia akan aman dalam hidup dia. Dan di sini, Nabi kata orang yang jaga lidah dia, maknanya dia sebut perkataan-perkataan yang benar, maka dia adalah manusia yang afdal, paling utama, paling baik. Kerana, kalau kita jadi orang yang banyak dustanya, banyak bohongnya, jelaslah, kita bukan orang yang baik tapi adalah sebaliknya. Sebaliknya, apa? Nabi kata begini, ya, orang yang tidak berkata benar, dia itu memiliki ciri-ciri ataupun sifat orang yang munafik. Banyak kali dah kita bincangkan tentang hadis ini. Ya, dalam banyak perbincangan kita tentang menjaga lisan ini, Nabi SAW mengingatkan kepada kita supaya lidah kita, ya, dia berkata benar. Kerana kalau seseorang dia menghiasi, ya, jika seseorang dia menghiasi dirinya dengan ucapan-ucapan yang bohong, maka Nabi sebutkan orang inilah adalah orang yang memiliki ciri-ciri mereka yang munafik. Nabi kata apa? Ada 3 tanda seseorang dia itu memiliki ciri-ciri orang yang munafik. Iaitu pertama, Nabi sebutkan apa? Idza haddatha kadzaba. Ini, ya, bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada malam ini. Bila dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia ingkari. Wa idza tumina khana. Dan jika diberikan amanah kepada dia, dia berkhianat dengan amanah yang diberikan kepada dia. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang Muslim ini, kita nak jauh daripada ciri-ciri tersebut. Seharusnya kita tanggalkan diri kita daripada sifat-sifat ini. Kerana apa tadi? Kita nak mendapatkan ganjaran-ganjaran yang telah diperuntukkan kepada kita sebagai orang yang sentiasa menjaga lisannya daripada berkata dusta. Pertama, orang yang dia ni tak jaga diri dia daripada pembohongan, yang mana dia hiasi dirinya dengan pendustaan, bermakna dia ikut sifat ataupun perangai syaitan. Sekarang ni kita nak benteng diri kita daripada syaitan itu tadi. Jadi janganlah kita berperangai sebagaimana dia. Jangan kita bersifat sebagaimana dia. Iaitu Nabi sebut apa? Kadzub. Yang sentiasa berbohong. Kan? Sebab tu kita kena hindari. Jaga lisan kita ini.
daripada perkataan dusta. Kerana orang yang menjaga lisannya daripada kata-kata dusta, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada dia dengan ganjaran syurga. Jauh dia daripada api neraka. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan letakkan dia dalam keadaan yang aman, damai, jauh diri dia daripada sebarang keraguan, jauh daripada dirinya itu daripada sebarang ketakutan dan kerisauan. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebutkan itu tadi. Dia adalah orang yang mana memiliki ciri-ciri manusia yang afdal, manusia yang paling utama, manusia yang baik. Kerana apa? Dia saduqul lisan. Dia adalah insan yang benar idahnya, benar ucapannya. Jangan jadi sebagaimana orang yang munafik. Orang yang munafik, dia dikenali sebagai mereka yang mana bila berbicara, pembicaraannya, perkataannya adalah perkataan yang dusta. Maka sebab itu ya, kita kena jaga lisan kita, jaga lidah kita agar kita tak jadi sebagaimana orang munafik itu tadi, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan ganjaran-ganjaran yang telah Nabi SAW sebutkan kepada kita dalam perbincangan hadis-hadis yang telah saya tampilkan itu tadi. Okey, itu saja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita ikuti ya perbincangan lanjut berkenaan dengan menjaga lisan ini di minggu hadapan. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.